Selamat sejahtera. Assalamualaikum kepada anda dalam 3 minit pintar. Saya Puan Farah, nutritionist SNE Marketing. Hari ini nak mengupas sedikit isu berkenaan apakah tisu lemak adipose dan juga fakta versus mitos lemak boleh ke bakar kalori atau bagi kita tenaga. Tisu lemak adipose ni sebenarnya adalah lemak badan kita sendiri. Kita boleh nampak kalau kita ada masalah kegemukan atau obesiti sebab dia adalah tisu lemak yang duduk di bawah kulit dan juga tisu lemak yang meliputi organ. Kita gelar dia sebagai tisu lemak subcutaneous, iaitu yang di bawah kulit, dan juga lemak visceral, iaitu yang meliputi ataupun membaluti organ kita. Itu adalah dua jenis lemak, tisu lemak adipose ataupun lemak badan yang paling ketara menyumbang kepada kita panggil berat badan kita. Untuk pengetahuan anda, apakah tisu lemak adipose menyumbang kepada kegemukan? Saya sebut tadi, ia menyumbang kepada kegemukan dan obesity. Dan yang dibimbangi adalah bila kita ada terlalu banyak tisu lemak adipose ni, ataupun lemak badan ni, ianya akan menyumbang kepada lemak visceral yang berlebihan terutamanya, dan dia boleh jadi meningkatkan risiko masalah kesihatan kepada kita, dan juga meninggikan risiko masalah kesihatan sedia ada, seperti kalau kita sedia ada kencing manis, dia akan lagi menambah masalah, dan juga jantung, kolesterol dan lain-lain. Dan juga seterusnya, adakah lemak badan ni ada pelbagai jenis? Maksudnya ada pelbagai tempat ke area ke, macam mana nak tahu lemak badan tu membahaya kepada kesihatan? Apa punca dia? Untuk pengetahuan anda, ada 6 kategori lemak badan yang kita fahami. Yang pertama adalah full upper body fat. Maksudnya dia start daripada leher, sampai ke kita punya pinggul. Puncanya adalah kita makan berlebihan. So, kalau nampak leher kita kembang, badan kita kembang, tapi kaki cumil je kan. Itu antara kita panggil salah satu kategori lemak badan. Bukan saja sebab makan berlebihan, tapi kita ada cenderung makan makanan manis. Yang kedua adalah lower abdominal fat, yang mana ianya disebabkan stres, kegelisahan dan juga kemurungan. Dan juga yang ketiga, large stomach, dengan upper back fat. Mana perut kita pun panggil besar, dan belakang badan kita pun ada lemak. Itu disebabkan ketidakaktifan. Itu kita tak ada bersenam, tak ada buat aktiviti yang membantu kita bergerak ataupun menghasilkan tenaga lah, atau bakar lemak. Yang keempat, lower body fat. Sebab apa puncanya? Ianya sebab kita terlebih makan gluten, contohnya roti, bijirin, gandum dan sebagainya. Yang kelima, perut kita membuncit, perut kita besar ataupun swollen stomach. Ianya disebab pengambilan alkohol berlebihan. Yang keenam, kita ada lower body fat, termasuklah bahagian kaki kita juga, bahagian peha kita sangat besar. Ianya mungkin disebabkan oleh keturunan dan juga berlaku sekitar ibu mengandung jugalah. Individu atau wanita menopause kerap mengalami masalah selulit yang berkaitan dengan peha lah, banyak lemak duduk dekat peha. So itu adalah 6 kategori lemak badan yang kita tahu puncanya, dan kita mungkin boleh bantu diri kita kawal pemakanan. Tapi ada setengah orang dia rasa macam tak apa ada lemak banyak, sebab lemak ni kalau kita exercise kan dia akan bakar kalori. Tapi kita perlu sebenarnya senam dengan ekstrim lah, sebab dia perlu aerobic exercise. Dia ada pembakaran dalaman untuk bantu tukar lemak kita sedia ada kepada tenaga. Dan untuk pengetahuan anda, adakah fakta atau mitos lemak boleh membakar lebih kalori? Jadi menurut Wharton University, sekitar 4.54 kilo otot dia akan membakar sehingga 50 kalori dalam ketika kita rehat pun dalam sehari, berbanding nilai yang sama lemak iaitu 4.54 kilo hanya akan membakar kalori sekitar 20 kalori saja pada keadaan yang sama dalam sehari. Bermaksud otot ni lagi bagus dibakar lemak atau beri kita tenaga berbanding dengan lemak, sekitar sehingga 3 kali ganda manfaatnya. Ianya bersamaan dengan sekitar 64 kilo otot, jisim otot. Dia akan membakar sehingga 640 kalori sehingga 960 kalori setiap hari. Kalau kita ada lebih otot, dia akan membantu kita dapat tenaga lebih dan juga dia akan menghalang kita panggil pembentukan lemak jugalah. Tapi bukan semua orang
dapat bina muscle, betul tak? Jadi selain daripada kita fahami bahawa kita perlu bina muscle, apa lagi sel yang mampu membakar kalori dengan banyak? Sel yang dimaksudkan adalah sel lemak perang ataupun tisu adipose perang, dan bahasa Inggerisnya brown adipose tissue, BAT. Tapi sebaliknya, bila kita ada masalah lemak badan berlebihan, kita sebenarnya menyimpan banyak WAT, white adipose tissue, iaitu lemak yang tak aktif. Jadi lemak ini dia kena ada aggressiveness, kita kena exercise baru dia boleh bertukar kepada BAT. Untuk kebanyakan individu yang ada kegemukan atau obesity, mereka perlukan senaman ekstrim untuk turunkan berat badan dan juga perlu berdiet dengan ekstrim. Tapi bukan semua orang boleh melalui fasa ini. Lagi-lagi mereka yang ada masalah kesihatan dan juga alam kehidupan yang sangat sibuk. Bagi mereka yang ada masalah seperti ini, Bislin ada membantu. Jadi Bislin antaranya dia membantu menukarkan kita punya white adipose tissue, iaitu tisu lemak yang tak aktif tadi, kepada tisu lemak yang aktif supaya boleh ditukarkan kepada tenaga. Bislin boleh tukar kita punya WAT kepada BAT dengan lebih cekap dan lebih banyak. Bislin adalah satu produk membantu kita untuk mencapai berat badan ideal secara mudah, semula jadi, selamat berkesan, tiada kesalantunan, dan juga dia berkesan dalam tempoh yang panjang ataupun dia punya result berkekalan, dan juga ia menawarkan penyelesaian dengan kita panggil merangkumi ke semua aspek untuk mencapai tubuh langsing. Dia ada 3 mekanisme ataupun action yang bermula dengan dia membantu mengurangkan kita makan kalori berlebihan. Sama macam kita diet jugalah. Tapi kali ni Bislin bantu daripada kita punya mindset supaya kita kurangkan makan. Bislin akan bantu kita panggil menghalang lemak, gula berlebihan daripada diserap oleh badan. Yang terakhir adalah mengaktifkan. Jadi Bislin dia boleh bantu tukar kita punya lemak adipose yang tak aktif ni ataupun WAT kita ni kepada BAT, brown adipose fat ataupun lemak adipose perang. Bila kita ada banyak lemak adipose perang, senang sangat kita nak tukar kepada tenaga. Kalau kita tak exercise, boleh kita dapat berat badan ideal yang kita inginkan dengan Bislin? Pastinya boleh. Manfaat Bislin ada 10. Yang pertama, kurangkan selera makan dengan dia tingkatkan rasa kenyang. Jadi kita mampu kurangkan pengambilan kalori berlebihan. Kedua, dia membantu pengurangan pengambilan kalori. Ketiga, dia membantu membakar simpanan kalori, itu WAT kita tu semua lemak kita panggil subcutaneous kita, lemak visceral kita, dia akan pakai dulu menyekat keinginan kepada makanan yang tinggi gula. Kita ada craving kepada sugar food, kek kita nak, donut kita nak, segala yang manis kita nak, Starbucks kita nak, so dia akan kurangkan rasa tu. Dan juga menyekat pembentukan lemak. Selain daripada tu, mengurangkan kedua-dua lemak subcutaneous dan visceral, mengaktifkan metabolisme kita dengan mentransformkan atau menukarkan WAT kepada BAT. Kadar metabolisme rehat kita boleh meningkat, walaupun kita duduk saja kan, kita boleh bakar lebih banyak lemak. Juga meningkatkan penghasilan tenaga, sekitar seperti kita menambah lagi pergerakan seperti 40 kali berjalan sehingga 5,000 langkah sehari. Itu manfaat bila makan Bislin. Serta hasil yang paling ketara, anda boleh lihat akan kurangkan ukur lilit pinggul dengan pinggang kita. Boleh dapat bentuk S-shape tu bagi wanita lah. Semua idamkan bentuk badan macam ni. Dan juga dia ada hasil pelangsingan yang berpanjangan. Walaupun kita dah capai berat badan ideal dan kita nak maintain, kadang-kadang kita takut dia rebound balik kan, akan bounce balik berat badan lama kita. Tapi dengan Bislin dia akan kekalkan. Sekian saja daripada saya, Puan Farah, Nutritionist SNE. Jumpa lagi dalam 3 minit pintar akan datang. Bye-bye.